سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14 baris ke-7 daripada atas. Muka surat 14 baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, kedatangan najis yang tiada dimaafkan akan dia, akan najis. Dalam sembahyang datang najis yang tiada dimaaf akan dia, akan najis. Yang mana pembicaraan najis terdahulunya, ada najis yang tiada dimaafkan sama sekali, ada najis yang dimaafkan jikalau sedikit, ada najis yang dimaafkan walaupun banyak sekalipun. Kita bicara dahulunya di muka surat 12 pada pembicaraan najis dan kaifiyah menghilangkan najis. Pada bicara najis dan bicara cara untuk menyucikan najis. Yang pertama didatangkan apa dia najis, ada berapa bahagian najis. Najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Dia ada pula najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah yang aini dan ada yang hukmi. Maka dibicarakan berkaitan dengan kaifiyah menyucikan najis aini dan kaifiyah cara menyucikan najis hukmi pada muka surat 12 terdahulu. Kemudian didatangkan pula berkaitan dengan najis. Ada yang memang tidak dimaafkan sama sekali. Najis tidak dimaafkan dengan bahawa kalau kena dalam sembahyang tiada dimaafkan, makna batal lah. Ada najis dimaafkan jikalau sedikit, ada najis yang dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Dimaafkan dengan bahawa najis ni kalau kena kita dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Najis yang tiada dimaafkan, ini perkara yang membatalkan sembahyang keempat ni adalah najis yang tiada dimaafkan dengan bahawa kalau kena najis ni sembahyang batal. Itu makna tiada dimaafkan. Takut tak faham pula. Najis yang tiada dimaafkan, maknanya ada najis yang dimaafkan. Dialah ada najis yang dimaafkan. Apa maksud kedatangan najis yang tiada dimaafkan? Fahamnya ada najis yang dimaafkan, tiada dimaafkan. Najis yang dimaafkan maksudnya apa? Tiada dimaafkan, tak batal sembahyang lah. Yang dimaafkan memang najis, tapi tidak membatalkan sembahyang. Ini kita bicara bab sembahyang ni, belum lagi bicara bab lain, bab air ke bab apa, itu bicara lain pula. Air yang sedikit
kedatangan najis ke dalamnya. Ada yang sama sekali tidak dimaafkan, air itu serta-merta dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ada najis jatuh ke dalam air yang sedikit tapi tidak menajiskan air yang sedikit itu, kekal suci. Tu bak air. Tu bak air pula. Hak ni bicara berkaitan dengan sembahyang. Berkaitan dengan sembahyang, mana najis yang tiada dimaafkan. Makna kena najis ni sembahyang batal. Mana najis yang dimaafkan, yang mana kalau kena tak batal. Jadi najis yang tiada dimaafkan contohnya ni tahi dan air kencing. Tahi dan air kencing itu najis yang tidak dimaafkan sama sekali. Termasuk air kencing yang berada di dalam kulfah. Kulfah tu kulit kemaluan yang belum dihitangkan. Itu kulfah. Sebab apa? Di dalam tu air kencing. Maka air kencing tidak najis yang tidak dimaafkan sama sekali. Pada diri seseorang sendiri ataupun yang belum berkhitan tadi ni, contoh dah mengelepasnya, dia naik duduk atas riba mak ayah tengah semayang. Tu. Jadi di dalam kulfah tu ada najis air kencing. Jadi najis air kencing ni dia antara najis yang tiada dimaafkan. Tiada dimaafkan. Kemudian kalau kata tuang tu sendiri, yang belum berkhitan. Tapi kalau kita bicara hak belum berkhitang tu hak masuk Islam, kalau hak masuk Islam tu biasanya boleh buka dia punya kulfah dia tu, boleh basuh, tak apalah. Dia tak boleh buka kulfah ni kanak-kanak je. Orang dewasa, contohnya mu'alaf hak masuk Islam dewasa tu, memang dia akan berkhitang. Tapi sebelum berkhitang tu, dia nak semayang macam mana tu, sebab air kencing ada dalam kulfah tu, dia boleh basuh. Dia boleh buka, dia boleh basuh. Pada ni. Ni hak tak boleh buka ni. Jadi hak masalah budak yang belum berkhitang ni tak boleh buka. Jadi kencing tu najis yang memang tidak dimaafkan. Najis yang memang tidak dimaafkan. Kita akan cerita semula hak masalah hak najis di dalam kulfah orang yang belum berkhitang. Najis yang dimaafkan jikalau sedikit. Najis yang dimaafkan di antara najis yang tidak dimaafkan lagi, di antaranya lah bangkai. Itu sebelum minggu lepas, bangkai. Contohnya kita katok nyamuk. Kita ingat ke nyamuk tu jatuh lah. Kena nyamuk tu bangkai lah, bangkai nyamuk masuk dalam poket kita ke, lekat di lipatan baju kita ke, semain kita batal. Sebab apa? Sebab tu najis. Nyamuk halus saja, bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Jadi maknanya bangkai semut walaupun halus hukumnya najis, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Sebaliknya, ketika kita katok bangkai tu, ketika kita katok nyamuk tu, nyamuk tu jadi bangkai, ketika katok nyamuk pecah darah. Darah tu darah kita lah, tapi tak panggil darah kita, dia panggil darah nyamuk. Dia panggil darah ajnabi. Kita bicara dahulu kan, darah ajnabi ni darah asing, bukan darah kita. Darah nyamuk. Tapi darah nyamuk pun dihisap tubuh kita. Ada ni. Sebab kalau nyamuk tu hak lapar, kita katok nyamuk tak ada keluar darah. Hak lapar tu nah. Jadi hak keluar darah tu kenyang dah. Darah tu dia ambil dihisap mana? Hisap daripada kita. Tapi dia tak panggil darah kita dah, dia panggil darah nyamuk. Sebab sudah masuk dalam tubuh nyamuk, dia panggil darah nyamuk, dia panggil darah ajnabi. Jadi kita katok nyamuk, bangkai tu kita kata jatuh ke lain. Tak lekat kita lah bangkai tu, tapi di baju kita tu darah. Darah najis. Tetapi darah ajnabi tadi ni dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan makna teruskan semayang, semayang tak batal.
Dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit dah nyamuk, memang sedikit lah. Nak panggil sedikit ataupun banyak ni, nak kira sukatan macam mana sedikit ni. Ni kembali kepada uruf, kembali kepada kian ramai lah. Tu sikit je tu. Tu kembali pada uruf. Kata nak letak kata sedikit ataupun banyak tu. Sedikit ataupun banyak, dia kembali kepada uruf. Setengah mengatakan sebesar tapak tangan barulah banyak. Kurang daripada tapak tangan sedikit. Allah, kita kalau sebesar tapak tangan tu dah lah, kalau kita buat banyak dah. Memang ada pandangan. Ada pandangan mengatakan sebesar duit 10 sen, ada setengah mengatakan sebesar duit 5 sen. Tapi pandangan muktamad kira kepada uruf. Tapi kalau kita kata darah nyamuk, sedikit lah. Berbeza dengan darah pacak. Ni darah pacak. Darah nyamuk lain, darah pacak lain. Darah nyamuk, darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita. Darah yang keluar daripada tubuh nyamuk yang kita katak tu. Tapi darah tu mari daripada kita, dihisap tak kira lah dia ke darah nyamuk, bukan darah kita. Adapun darah pacak, darah kita. Pacak tak ada dah. Pacak bila dia kenyang, dia jatuh. Jatuh kan begitulah dah. Kenyang jatuh lah. Bukan jatuh, dia dah isap dah lah, mungkin dia kenyang dah. Jadi kalau kita panggil darah pacak ni, bukan darah pacak, darah tempat pacak gigi. Darah pacak yang sebenar, darah ada dalam tubuh pacak. Tapi kita darah yang keluar daripada tempat pacak gigi itu kita panggil darah pacak. Itu darah kita, bukan darah pacak. Tapi kita panggil darah pacak, tak ada salah. Tapi tak sama dengan kita panggil darah nyamuk. Darah nyamuk memang darah nyamuk sungguh. Kalau darah pacak, kita sebut darah pacak, bukan darah pacak. Darah yang keluar daripada tempat yang digigit oleh pacak. Tu darah kita yang keluar dari betih kita. Kalau darah kita banyak mana sekalipun, dimaafkan. Dah faham itu. Mana dimaafkan, teruskan sembahyang, jangan berhenti sembahyang. Kita tadi balik kebun, kita periksa dah, kita cek dah, tengok, tahu dah lah balik kebun ni tak boleh lari, memang kena pacak lah. Hak paling takutnya orang ugu, cek molek dia kata, masuk dalam tu kok, siap ada mati kamu. Pacak masuk kat lubang dubur tu lah, masuk dalam perut, habis dia isap, dia tulang perut, habis dia kata mati kamu. Mulalah takut kitanya. Berasa gok-ri. Ya dah. Tu cacing kawik cacing kawik apa? Cacing kawik tu. Tapi dah kita campur waspada ni. Dah orang ugut gitu. Tu pacak, belum lagi duk main kat sawah. Orang tu marah dia kata litoh. Litoh sungguh. Tapi budak-budak tak kira. Carikan sekilah. Kenal tak bandar sekilah? Aku pada tak kenalkan skill lah. Jika skill lah dapat orang jual ni. Ada dah bukan. Orang jual kata kita dulu cari je. Cari balik merah muka-muka. Merah muka-muka. Orang ni jual ikan skill lah. Ikan skill lah, ikan belaga. Memang takut dengan litah apa semua, tapi mainan. Jadi kita balik kebun, memang kita akan periksa semua. Tak ada kita pun mandi ambil semayang pun semua. Tengah-tengah semua rasa macam sejuk je betih. Tengok betih kita, plekat kita mana boleh. Kalau kita panggil berjeruk berladung apa? Kita panggil jeruk jeruk berladung, maknanya banyak. Allah kata habis ni kain plekat kita ni. Banyak mana sekalipun, darah kita sendiri dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Semayang tak batal, teruskan semayang, jangan sesekali berhenti. Pas semayang tak batal, jangan berhenti. Ada ni. Banyak darah kita sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Dimaafkan pada sembahyang. Sembahyang kita tak batal, teruskan sembahyang. Ada ni. Dia panggil darah
kita sendiri. Itu bicara berkaitan dengan darah. Sama hukum dengan dia panggil saudara pada darah lah. Dia panggil sama jenis dengan darah. Mana nanoh, dano, air kumang ada. Nanoh, dano, air kumang tu dikira sejenis darah. Sama juga. Kalau nanoh, dano, air kumang tu, air kumang keluar tu kan, banyak mana sekalipun kalau hak kita sendiri dimaafkan. Sehingga kan kalau kata kita ni ada bisu, bisu ni dia pecah sendiri, bukan kita yang pecahkan. Kalau kita yang pecahkan, kena sikit-sedikit nanoh, dano, darah apa semua tu dimaafkan jikalau sedikit kalau kita pecahkan. Tapi ni tak, dia pecah sendiri. Makna di kain pelekat kita tu bukan darah dah. Dengan nanoh, dengan macam-macam, dengan dano, ada belakang dalam bisu ni kan. Busuklah kita kata. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Sembahyang kita tak batal, teruskan sembahyang. Sebab apa? Sebab nanoh, dano tu hak kita sendiri. Adapun kalau kita cara kita uruskan orang yang penyakit kulit ke, kudih ke, apa ke, cimani ke, jadi nanoh, dano dia tu kena sedikit di kita. Ada ni sedikit saja dimaafkan. Banyak tak boleh sebab bukan hak kita. Kita duk bicara orang, hak kita uruskan orang hak uzur ni kan, di kudih ke, di apa ke, cimani, hak jenis itulah, hak jenis apa, hak jenis hak bang tu. Jadi tu semua tu najis belaka tu. Kita basuh tangan siap nak sembahyang ni, kena ada sedikit di kain kita kena nanoh tadi. Bukan hak kita ni, hak orang lain. Dimaafkan jikalau sedikit. Tapi kalau nanoh, dano hak kita sendiri, dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Dia gitu. Dia banyak lagi lah bicara hak najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, contohnya air ni, air lopok tanah. Air lopok tanah, air tanah yang kita naik motor, naik apa tu, mana kalau kena kain pelekat kita, air tanah tadi tu kena kain pelekat kita pun, itu di antara najis yang dimaafkan. Mana dia hot tu air lopok tanah tu, air yang memang najis, air yang diyakini najis, yang memang dalam lopok tanah tu memang di tepi tu ada tahi lembu contohnya, memang yakin najis. Ada pun air lopok tanah hok ada di jalan raya tu, hok tu air kotor, hok tu tak panggil najis, hok tu dipanggil air kotor. Kalau kita naik motor tu kan, tu air kotor belakang tu tak hukum najis. Hukum najis ni air yang diyakini najis, air yang diyakini najis. Maknanya dalam lopok air takungan air terjalang tu, memang di tepi tu, memang di tepi tu ada, bukan di tepi, di dalam tepi tu lah, memang ada tahi, kita katalah tahi lembu contohnya. Maka air tu diyakini najis. Ataupun kita kata kau air tu turun daripada atas tu gebang ayam, memang air najis tu ni, kena pelekat kita, kena kaki kita, dimaafkan, sah sembahyang kita. Tapi kita basuh lah. Mana kalau tak basuh pun sah sembahyang kita, sebab sukar untuk dielokkan hak najis hak ada di jalan raya ni, hak air yang diyakini najis ni. Tak ada ni air yang diyakini najis, makna kena di kain pelekat kita, kena di kaki kita, memang najis air tu, dimaafkan, sah sembahyang. Tapi jangan masuk masjid lah tanpa basuh kaki, sebab dimaafkan untuk sembahyang kita saja. Tapi kalau air bekasan najis tadi di kaki kita, kita tak basuh kaki naik masjid, hukumnya haram sebab kita menajiskan masjid. Ini cerita hak kita semata-mata. Ada ni hak kita semata-mata. Maknanya
di kaki kita, di plekat kita kena air tadi, air jalan raya, air yang memang air najis, dimaafkan pada semayang, boleh teruskan semayang. Tapi oleh kerana najis, walaupun dimaafkan, sunat basuh terlebih dahulu. Sebab kita nak semayang ni, bukan najis yang dimaafkan, hak kotor busuk pun sunat basuh dulu baru kita masuk kepada sembahyang. Ni hak najis, cuma kita cerita najis tu dimaafkan. Ni betul-betul air jalan hak yakin najis. Kalau air jalan hak duk takung tu, kita hukum air kotor je tu nya, tak hukum air najis. Pada ni tak apa. Tu tak payahlah siapa ke naik butu dia akak kaki. Macam otoromeng kan, orang muda kat kaki kan. Pegang mutu kaki belakang. Tu pegang mutu kaki dah akak. Apa ni? Takut kena air roda, dia kata roda tayar. Tak apa tu. Tu bukan air najis, air kotor sahaja. Air kotor. Ni kita tak masuk dan bicara lah orang was-was. Tak ada air. Semata-mata naik mutu kerana kena habuk, baju dia akan tukar, kain dia akan tukar, tak akan sama apa-apa. Kita naik mutu kan, perasan tak kena habuk? Kan ada habuk kan, kita naik mutu tak ada habuk apa ni. Najis dia tu, najis. Baju tukar, kain tukar, baru semayang. Tu was-was. Habuk dah cerita ni air jalan raya yang memang kotor. Kotor juga, bukan najis. Hak yakin najis, dimaafkan pula. Kenapa nak maaf? Semayang dengan kain plekat, hak kena air jalan raya, hak diyakini najis tadi. Ni kalau bicara hak berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Adapun hak berkaitan dengan najis yang tidak dimaafkan, dia gini, dia kalau najis yang ada di punggung binatang, najis yang ada di punggung kucing, najis yang ada di punggung kucing tak apa, kucing suci. Adapun bulu kucing yang cabuk tu, yang lekat di plekat kita semayang, kucing tu jenis hak manja tu, jenis niku tu, dia naik atas riba contohnya, maka dia lari tu lekatlah beberapa helai dia punya bulu dia. Dalam mazhab Syafi'i bulu dia najis, mazhab Hanafi Maliki bulu tu tak najis, sebab bulu tu ada darah di dalam, dia tak ada darah. Tapi mazhab Hanafi hukum najis, mazhab Syafi'i kita mazhab Hanafi hukum suci, tak najis. Mazhab Syafi'i kita hukum najis. Kan dulu kita bicarakan dulu bahagian sipin najis, kan ada sipin najis. Jadi bulu kucing ni dihukumkan najis sebab bulu kucing ni bulu yang tercabuk daripada binatang yang daging tak boleh makan, maka najis bulu tu. Adapun bulu yang datang daripada binatang yang daging boleh makan, tu tak najis. Bulu arnab tak najis, bulu kambing tak najis, bulu ayam tak najis. Sebab apa? Sebab itu binatang-binatang yang dagingnya boleh dimakan. Maka cabut daripada binatang hidup ni hukumnya tak najis. Adapun kucing, binatang yang daging tak boleh makan. Jadi bila bulu tu cabut daripada kucing, maka bulu tu hukum najis. Tetapi oleh kerana kucing ni binatang yang mutawif dipanggil, binatang yang berlegar di sekeliling kita, nak pelihara daripada bulu kucing ni agak sukarlah bagi orang yang banyak pelihara kucing. Maka dimaafkan jikalau sedikit. Jadi kucing naik riba, dia turun dari riba kita, tinggal bulu sikit-sikit, itu dimaafkan. Tanda ni, itu dimaafkan. Cuma yang kita nak kena jaga sikit, jangan ada najis di punggung kucing. Ni cerita ni kucing hak orang bela ni bersih sangat lah. Mandi benar. Kucing boleh mandi tau. Mandi kucing. Tu orang tak mandi ke kucing, mandi dah. Memang bersih lah. Hak biasanya hak ada tahi di punggung kucing tu, kucing hak liar, kucing hak berpenyakit.
Kalau kucing gening naik atas riba kita, tidak dimaafkan. Bukan kucing, najis je. Tahi tu membatalkan sembahyang kita, tidak dimaafkan. Ada ni. Melainkan kalau dapat segera kita tolak di tubuh kita, barulah tidak membatalkan sembahyang. Tapi bukan isu kucing. Kucing tak ada masalah. Isunya tahi yang ada di punggung kucing. Tahi yang ada di punggung kucing tidak dimaafkan. Adapun kesan-kesan najis di punggung kita sendiri yang istinja dengan tisu, dimaafkan. Ada ni. Kita istinja dengan tisu, di punggung tu tetap ada dia punya sifat-sifat najis. Sebab hanya istinja dengan tisu. Tu dimaafkan. Dimaafkan. Tapi najis tu, lah istinja dengan tisu nak hilang macam mana? Sebab tu kalau di punggung kita ada, kita istinja dengan tisu sahaja, kita masuk dalam bathtub, dalam bathtub air tak sampai 2 kolor, air tu serta-merta menjadi najis. Sebab apa? Sebab najis di punggung kita menajiskan air yang sedikit tadi. Tapi kita semayang, dimaafkan pada semayang, tidak dimaafkan pada air sedikit. Kesan-kesan najis di punggung yang istinja dengan tisu, tidak istinja dengan air. Syariah Nabi SAW, air banyak sekalipun dia haruskan kita istinja dengan tisu. Kalau air tak ada, wajib istinja dengan tisu. Air banyak tepi sungai sekalipun harus kita istinja dengan tisu. Ini syariah Nabi SAW. Nabi pernah istinja dengan batu, dan Nabi memerintah sahabat istinja dengan batu. Ini syariat Nabi. Jadi bila kita istinja dengan tisu, berarti di punggung tu ada lagi kesan-kesan najis, dimaafkan pada sembahyang. Peluh kitanya, peluh. Jadi basahlah tempat kita istinja tu. Air peluh tu turun kena kat perekat. Kita cium bekas peluh tu, memang lek-lek. Ada lek-lek tahi, bau dia. Lek-lek sungguh-sungguh lah. Lek-lek ni mirip-mirip orang apa. Memang peluh tu, air mari tempat punggung tu memang bekas air tahi. Sekalipun kain kita kena peluh tadi, hok bau tahi tu, boleh bawa pada sembahyang, dimaafkan pada sembahyang. Tapi orang yang sama, hok di punggung ada bekas istinja dengan tisu, dia nak masuk dalam bathtub air sedikit, air tu serta-merta dihukumkan najis. Berbeza dengan kucing tadi. Kucing tadi di punggung dia ada najis, tidak dimaafkan pada sembahyang kita. Dia naik atas riba kita, tiga sembahyang batal sembahyang kita. Tapi kucing yang sama, yang di punggung dia ada tahi, dia berlari, jatuh dalam air, jatuh dalam berdi yang ada air dalam berdi. Air berdi ni air sedikit, dia pada 2 kolor. Kucing yang ada tahi punggung tadi, kalau naik atas riba kita tengah sembahyang, batal sembahyang kita sebab tahi tu, tidak dimaafkan pada sembahyang kita. Tapi kucing yang sama, dia berlari-berlari jatuh ke dalam berdi, dan berdi tu ada air. Air tu dipanggil air sedikit sebab tak sampai 2 kolor. Ada air berdi 2 kolor. Air tak sampai 2 kolor. Kucing yang ada tahi kan, dia terjatuh dalam air tu, air sedikit ni, dia pun lari keluar, air tu kekal mutlak, tak jadi najis, walaupun dia kucing tak ada tahi sekalipun. Tapi dak akal dah air tu loh. Bukan kata di punggung tu ada tahi. Kalau di punggung tak ada tahi pun tidak bakal dah. Kucing jatuh dalam tu, tak akal dah kitanya. Boleh. Air tu kekal suci, tak ada najis. Walaupun di punggung kucing tu ada tahi sekalipun, dia dimaafkan, tidak menajiskan air yang sedikit tadi. Di punggung orang istiak dengan tisu, masuk ke dalam bathtub, menajiskan air dalam bathtub. Tapi najis yang ada di punggung orang istiak dengan tisu, untuk sembahyang dia sah, dimaafkan. Ni tukar panggil. Nabi masuk kucing tak najis tu, itu Ustaz. Kucing memang tak najis. Kucing memang tak najis. Kucing tak najis, kucing tak boleh makan je. Hak najisnya anjing dan babi je najisnya. Kucing tak najis. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Ni duk tanya tengah semayang, ni lipah ngayak. Lipah. Semayang saya batal ke dok?
Bak lipat naik atas kaki dia kata. Tak kata macam mana? Ya, kita pula jawab lebih aja jadinya. Jawab lebih mana? Kata bukan kata lipat, merayap atas kaki. Sejuk kaki tengok. Sejuk rasa kaki tengok. Allahullah. Batal dah semayang? Tak batal. Tapi larilah, jangan duduk tunggu situ, belik dia lah. Tapi nak ceritanya, kita tengok semayang, ular dia merayap atas kaki dia merayap saja, lepas tu dia pergi straight, sejuk kaki kita. Tak batal sebab ular suci. Kan binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Hak bicara dahulu. Kucing tak najis, cuma kalau kucing tu cabut bulu tu hukum najis. Sekarang ni kita bicara, bukan masa bicara kucing, bicara di punggung kucing tu ada tahi. Di punggung kucing ada tahi. Untuk sembahyang kita tidak dimaafkan kalau kucing yang sama termasuk ke dalam air yang sedikit. Air itu kekal hukum suci, air mutlak kekal suci, lagi menyucikan, boleh ambil sembahyang. Tapi tak pakai dah kita air tu, memang tak pakai lah. Tapi ni kita bicara hukum. Adapun najis yang ada di punggung seseorang yang istinja dengan tisu, dimaafkan pada sembahyang. Tapi kalau masuk dalam bathtub air sedikit, air itu dihukumkan najis. Macam mana? Jadi tu kena balik, kita bicara dahulu tu hak berkaitan dengan najis. Ada najis yang tidak dimaafkan sama sekali, ada najis yang dimaafkan jikalau sedikit, ada najis yang dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Ini dimaafkan pada sembahyang. Jadi kita balik kepada najis yang sama sekali tidak dimaafkan, iaitu tahi, air kencing. Jadi macam mana dengan air kencing yang ada dalam kulfah? Kulit kulfah tu. Jadi dia begini, dia sebenarnya air kencing memang najis lah, memang dan tidak dimaafkan. Tapi persoalannya, najis air kencing tu berada di dalam. Mana di dalam? Di dalam kulfah. Kulfah tu kulit kemaluan yang belum dikhitankan. Di dalam tu dia suci daripada najis. Syarat sosmayan suci pada anggota zahir badan je. Hak batin tak bicara tu. Sebab hak batin dapur kita banyak tahi ni pada ni. Maka bicara bab syarat sosmayang suci daripada najis di badan, dia di anggota zahir badan. Anggota batin tu tak bicara. Persoalan sekarang yang saya sebut tadi, air kencing tu najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang, tapi air kencing tu keluar ikut kulit kulfah tu, mana belah luar tu kita basuh, belah luar kita basuh, tinggal lagi hak dalam. Hak tak boleh buka ni, hak tak boleh leceh. Pada leceh. Hak tak boleh buka. Hak panggil konek mati tau. Suka pula tu. Orang cabang ni kan ni. Suka. Mana? Mata buta. Konek buta tau. Mata buta hak tak nak jalan tu. Oh, cabang panggil gitu? Oh, tak tahu lah kau cabang. Kau cabang tak tahu kan. Marah cabang 3 dengar kan. Jadi dia air kencing keluar tu kan, basuh kan di mucung dia tu kan. Mucung tu basuh. Lepas tu baki lagi di dalam kulit itu. Itu dalam. Tak mazhab Syafi'i kita hukum zahir. Hukum luar. Sebab kulit tu sepatutnya dikhitankan. Tak ada ni. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi Maliki. Mazhab Hanafi Maliki, kulit itu hanya sunat saja dikhitankan. Mazhab Hanafi Maliki, orang lelaki berkhitan sunat je. Lepas tu kita kalau orang bukan Islam, nak masuk Islam, kita sedap bincang hak bab berkhitan tu. Hai, kamu ni nak masuk Islam ni, berani tak kerak bawah? Kerak bawah dia kata. Jadi macam nak ugu pula. Jangan duk bicara hak tu. Kalau ditanya pula, saya nak masuk Islam, tapi mesti kena khitan ke? Contohnya. Tak apalah. Kamu masuk Islam je dulu.
Berkhitang ataupun tidak, boleh dua jalan. Nak berkhitang pun boleh, tak ambuh pun boleh. Kita memujuk pada, kita memudahkan dia. Jangan kita nak masuk Islam kena kerat konek tu. Kalau kan nak masuk Islam macam mana? Atau panggil betul menakutkan. Jangan. Sebab mazhab Hanafi Maliki, khitan laki-laki ni sunat je, bukan wajib. Bukan hak nak masuk Islam ni, hak Islam nak Islam baka ni. Kita cerita Islam baka ni. Tak apa suka. Mana? Nak khitan semula. Dan sekarang ni kita ni hak Islam baka, nak cerita ni hak nak masuk Islam ni. Tapi kalau berkhitan pun mereka tak ada isu sebenarnya. Sebab apa? Kebersihan. Ada kebersihan, tak ada apa-apa. Cuma kita tidak menekan lah. Mana sebab itu benda khilaf. Jadi mazhab Hanafi Maliki, berkhitan lelaki hukumnya sunat juga. Jadi apabila berkhitan tu hukum sunat, di dalam kulit kulfah tu hukum batin, hukum dalam. Tak apa? Ada ni. Hukum batin, hukum dalam. Ada apa? Faham tak ni? Sebab dia hukum batin, hukum dalam. Maknanya najis tu tak ada kiraan lah. Ada pun mazhab Syafi'i, kalau tengok pada zahir duduk dalam juga. Hak luar mucung tu kita basuh, hak dalam. Tapi oleh kerana kulit tu wajib dikhitankan, maka dihukum dalam tu adalah zahir, macam kot luar juga. Faham tak ni? Maka najis tu kalau kita lah mazhab Syafi'i, sepatutnya kita awal-awal kita sudah khitankan anak kita. Sebab bila anak kita umur 7 tahun, kita wajib suruh anak kita semayang, kita maklum. Dan kita wajib pastikan anak kita menyempurnakan syarat untuk sah semayang. Termasuk kena suci tempat keluar kencing tu. Mana kalau konek dia tu boleh buka, kulit tu boleh buka, untuk sementara tak mau khitan pun tak apalah. Kita khitan dia besar sedikit. Tapi kalau tak boleh nak buka, kita kena khitankan segera. Budak umur 7 tahun. Tapi sekarang learning 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun pun khitan dah sama sekarang ni. Orang sekarang ni masa bayi tu khitan dah. Orang kita sekarang. Sebab kita disunatkan khitan pada hari ke-7 kelahiran. Itu khitan lalu dah. Cepat sembuh. Budak khitan cepat sembuh. Oh ni ada jumpa dia khitan nak dia. Bayi ni berkhitan. Tanya dia, ada sakit? Kan biasa kalau kena sakit apa-apa kan, pakai khitan terus kan. Ada. Dia khitan awal-awal. Mana memang cepat sembuh. Cepat sembuh. Sekarang ni pula kan, sakit pun kurang dah sekarang ni. Mana tak macam dulu. Moden sekarang ni. Dari sekarang ni umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun biasa je berkhitan. Dia sepatutnya umur 7 tahun, bila budak ni tak boleh nak buka dia kulit dia, kita bermazhab Syafi'i. Kita wajib suruh anak kita semayang, dan kita pastikan anak kita melengkapkan syarat untuk sah semayang, iaitu kena bersih kencing dalam kulit kulfah tu. Kalau kulit tu boleh buka tak apa, kalau kulit tak boleh buka kena khitankan. Kalau kita tak mau khitankan, kena pakai mazhab Hanafi Maliki lah. Berkhitan hukumnya sunat. Najis yang di dalam tu hukum najis berada di batin. Tak apa lah. Sebab tu kita ni sebenarnya ialah kita bermazhab Syafi'i, tetapi dalam amalan kita tu tidak lengkap pun pekoh mazhab Syafi'i. Tak duduk nak merendah-rendahkan. Oh, kamu bermazhab Syafi'i, kamu berjual beli, kamu tidak akad, tak apalah. Mana secara rasminya, secara umumnya kita bermazhab Syafi'i, tapi kita ni tak erti mana mazhab Syafi'i. Kita buat tak betul mazhab Syafi'i pun, kalau mazhab lain kata okey, pakai okey je lah. Ada ni. Jadi nak merendah-rendahkan. Pada nak merendah, kata pun mazhab Syafi'i. Kadang-kadang ditanya apa nama Imam Syafi'i? Dia tanya, apa nama Imam Syafi'i? Idris kena marah dia orang. Idris mana pula? Imam Syafi'i ke Imam Ghazali ke, nama Muhammad. Muhammad bin Idris. Jangan pergi Idris selalu. Muhammad nama dia. Imam Ghazali pun Muhammad, Imam Syafi'i kita pun Muhammad.
Jadi Muhammad bin Idris bin Abbas tu, bin Usman bin Syafi'i tu Imam Syafi'i kita. Tapi dia tanya kita, apa nama Imam Syafi'i? Tak boleh nak jawab lah ramai-ramai tu. Mengaku bermazhab Syafi'i. Nama imam sendiri pun tak tahu. Apa ni orang yang memperkecil-kecilkan, mempermain-mainkan orang awam. Yang memang kita tahu dah masyarakat kita dengan ilmu ni tak tu mana. Ada ni. Mana kita ngaku, kita katalah bermazhab Syafi'i. Tapi betul lah amalan kita tidak lengkap mazhab Syafi'i. Tapi tak apalah. Mana yang kita merendah-rendahkan, mempermain-mainkan. Mengaku mazhab Syafi'i banyak hukum hakam kamu tak tahu mazhab Syafi'i. Betul. Ada ni. Tambahan kita nak orang awam. Al-awam la mazhabalahum. Orang awam tak ada mazhab tetap. Mana berbetulan dengan mana-mana pandangan, jalanlah. Itu kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Al-awam la mazhabalahum. Orang awam ni tak ada mazhab tetap. Ada ni. Jadi kata bermazhab Syafi'i, anak 7 tahun nak semayang, kamu tidak khitan kan? Tak apalah. Najis dalam kulit tu, najis dalang lah sebab pakai mazhab Hanafi. Gitu. Jahanam kan zaman dulu lah, jahanam bawa khitan, bawa pakai mazhab Syafi'i semula. Tak apalah, kita orang awam gitulah. Ni siapa tanya nama Imam Syafi'i tak tahu dia mana. Tu kata nak panggil, nak memperkecil-kecilkan, nak mempermain-mainkan. Ni kadang-kadang ni dia tak faham bab mazhab, timbul masalah budak yang belum berkhitan masuk sah yang sama dengan orang orang dewasa, orang balik. Jadi di kulfah dia tu, di kulit belah dalam tak boleh nak basuh. Lepas tu dia katalah makna ada orang mengajar bersentuh je tubuh dengan tubuh batal semayang. Orang hok balik tu sebelah tu, orang sebelah sentuh orang sebelah satu sah batal belaka semayang, dia kata. Sebab di tepi budak belum berkhitan. Dia kata ada raja gitu. Tak ada raja karut gitu. Mana kalau budak belum berkhitan, dia bersentuh dengan orang balik sebelah, bukan tubuh dia najis di tempat dia tu. Apa nak batal pulaknya? Melainkan kalau budak yang ada najis di dalam kulit kulfah, dia pergi pijak kaki orang tua tu, orang sebelah dia, baru batal. Atau peha dia pergi tindih peha orang sebelah tu, baru batal. Itu pun cerita mazhab Syafi'i yang muktamad. Satu panggil mazhab Syafi'i, walaupun satu panggil mazhab Syafi'i, budak yang belum berkhitang, air kencing di dalam tu tak dia nak basuh, dia pijak orang dewasa sebelah pun tak akan jadi batal kawan tu. Faham tak ni? Tu khilaf ulama pula situ. Mana kita tak bicara manalah ning. Sama ada juga kita, budak sebelah ni berkhitang ke belum, duduk sebelah kita ni. Sedap fikir manalah. Jangan pula awang. Akak kain nak tengok kuluk khitang tak lagi, nak tengok aurah orang pula dah. Tak payah gitu, tak payah. Abang, mau berhitam tak lagi? Duduk lagi pocik. Jangan pijak kaki pocik, jangan letak kaki ni peha kamu atas peha pocik, gitu sudahlah. Setuh dah apa? Setuh dah apa? Tapi sudah bicara, sudah tanyalah. Tambah pula budak sekarang kebanyakannya berhitam. Maka kalau jumpa-jumpa duduk masjid tu, biasa-biasa duduk masjid awal-awal tu, hok juruh tu, apa tanya? Berhitam dah. Ada budak-budak jenis hok titik terkening, budak lagi tapi dia titik terkening, ada macam 5 waktu. Memang berhitam. Kalau tak berhitam lagi pun tak usah ada usik lah, biarlah, tak apalah. Itu benda khilaf saja. Tapi kalau cerita gak bab kencing tu memang di antara najis yang tidak dimaafkan sama sekali. Tapi kita walaupun bermazhab Syafi'i, anak kita kalau dulu-dulu memang berkhitangnya habis dia jahanam, nak masuk kolam menengah baru berkhitang. Tahu? Kita ni berahli bayar tu belaka dah. Berkhitang jahanam belaka tau. Ke berkhitang 7 tahun? Jahanam jugalah, sebaya lah kita semua ni. Jahanam belaka. Memang gitu. Tahu? Kalau tua sikit mungkin berkhitang, tu berkhitang nak bining, tu dekat nak bini baru berkhitang. Tu lagi tu muding lah tu. Tapi kalau bayar kita ni, bayar kita semua ni memang berkhitang habis jahanam lah. Mana nak naik kolam menengah kita akan berkhitang. Tapi kita semayang 7 tahun. Air kencing di dalam tak boleh nak basuh. Tak apalah. Tak apa tu. Pandai ni. Kalau mazhab Syafi'i betul, kita kena khitangkan budak tu 7 tahun sebab nak pastikan dia semayang. Air kencing najis, air kencing yang ada di dalam kulit itu
Mana tak ada dah. Mana boleh basuh sebab sudah dikhitankan. Kalau kita mazhab Syafi'i lah. Tapi itu tak apa. Orang awam tak ada apa tu. Jadi hak najis yang tidak dimaafkan sama sekali, contohnya tahi dan air kencing. Kita contoh terdahulunya, kalau kata semayang tiba-tiba cicak berok, tahi pula tahi yang kering, yang basah, tahi baru, tak boleh buat apa dah lah. Nak buang baju, lambat nak buang baju. Mana semayang kita batal, witi batal. Kalau jatuh tahu kopiah tu bolehlah kita cabut kopiah tu. Tapi cabut kopiah jangan kita angkat tu dia menanggung pula kopiah yang ada tahi cicak atas dia. Batal juga. Dia payahlah. Payah kalau kena tahi cicak. Sebab apa? Sebab tahi air kencing najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Jadi hak bab najis ni kita bicara dah dahulu, hak di muka surat 12, najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang, najis yang dimaafkan. Batu syarat sah sembahyang, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Itu ayat kita. Cuma kadang-kadang kita mula-mula dengar najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Berarti ada najis yang dimaafkan, ada. Dimaafkan maksud tidak dimaafkan maksudnya apa? Batal sembahyang kalau kena najis tu. Kalau kata dimaafkan, sembahyang tak batal, kena najis tu. Jangan berhenti sembahyang. Darah nanah tak adilah. Kalau darah nanah hak kita sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Darah nanah hak orang lain dimaafkan jika kalau sedikit. Cuma walaupun darah kita sendiri, kalau keluar daripada rongga, contohnya berdarah hidung, dimaafkan jika kalau sedikit. Kalau titik 2-3 titik atas baju, tak apalah, jangan berhenti semayang. Tapi kalau darah hidung tu sampai ke banyak keluar, berhentilah semayang. Sebab apa? Sebab walaupun darah kita sendiri, tapi keluar melalui rongga dia panggil, dimaafkan hanya jikalau sedikit. Kalau banyak, kena berhenti semayang, tidak dimaafkan lagi. Tapi darah kita tu, hak dimaafkan betul-betul, hak macam contoh tadilah, darah pacak. Makna di betih kita, di kain plekak kita, sampai di sejadah kita pun kena darah. Banyak mana sekalipun, keji sekalipun nampak banyak tu, tetap dimaafkan. Kalau darah, nanah, dana, hak kita sendiri. Contohnya, hak kata darah bisu tu, dipecah sendiri, banyak. Dalam tu apa benda tak ada dalam tu. Busung, dimaafkan. Tengok-tengok semayang, Allah pecah dah bisu kita. Teruskan semayang, jangan berhenti. Najis ke tak? Memang najis. Najis pastilah najis. Darah pun najis dah. Nanah dana sama telah lah najisnya. Tetapi dimaafkan pada sembahyang. Hak ni hak yang keempat ni, kedatangan najis yang tiada dimaafkan akan dia akan najis. Kelimanya, syok pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syoknya. Keenam, syok pada satu syarat daripada segala syarat sembahyang, seperti zuhur umpamanya, padahal berkekalan atas syoknya. Yang ketujuhnya, taraddud. Mana taraddud? Ia pada umpama sembahyang yang diniatkan, adakah ia zuhur atau asar umpamanya. Ni dia 2-3 perkara yang membatalkan sembahyang ni. Dia huraian tu kalau kita kata dekat-dekat. Hak syok berkaitan dengan niat, syok berkaitan dengan syarat, satu syarat dan beberapa syarat sah sembahyang. Kemudian hak taraddud pula. Taraddud mana apa ni? Tadi niat zuhur ke niat asar? Boleh berlaku macam mana? Boleh berlakulah kalau kita jamak takhir. Kita musafir jamak takhir. Kita sembahyang zuhur dulu boleh. Sembahyang asar dulu boleh. Tapi kalau pukul 2 duduk rumah, niat zuhur ke niat asar, dah lama dah tu. Dia pukul 2 ni kan. Tahu kan niat asar pula. Tapi boleh berlaku mana? Kalau jamak takhir, zuhur dengan asar. Maknanya, niat zuhur ke niat asar? Sebab main zuhur dulu pun boleh. Pukul 5 petang ni, jamak takhir ni. Main zuhur dulu boleh. Main asar dulu pun boleh. Tengah semayang. Tadi niat zuhur ke niat asar? Dia panggil taraddud. Maknanya, taraddud mana apa? Pergi mari. Zuhur ke, asar ke, itu di antara perkara yang membatalkan sembahyang sebab dia berkait dengan rukun niat. Rukun niat ni sebagai umbi sembahyang.
Kalau syok rukun lain tu bicara lain pula. Kalau syok rukun lain, ini syok pada rukun niat, taraduk pada bab niat sembahyang. Niat diumpama dengan umbi kepada sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.